Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat pagi semua. Apa khabar? Korang dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera dan sentiasa dipermudahkan urusan Okey, macam mana cuti? Aku harap semua okey lah. So geng, hari ni aku nak ceritakan sebuah kisah yang telah disampaikan padaku. Kisah agak seram dan misteri lah, daripada seorang lelaki yang bernama Ahmad. Kita bagi nama dia Ahmad lah. Okay, Ahmad ni tinggal di Perlis geng okay, ceritanya macam ni. Okay, Ahmad ni dia tinggal di satu perkampungan di Perlis. Dan Ahmad ni dia bekerja, dia ada kedai sendiri, dia perniagaan, menjalankan perniagaan menjual kasut. Okay, kasut terpakai, kasut baru, semualah. Jadi dia adalah buka satu kedai untuk menjalankan perniagaan dia. Okey, kisah seram dia ni bukanlah berlaku masa jual kasut ni. Cuma jual kasut ni adalah kisah seram sikit yang berkait dengan apa yang aku nak ceritakan nanti. So, macam ni dia, Ahmad ni dia meniaga kasut, dia adalah pekerja dia semualah di kedai. Dia meniaga macam biasa, pagi tengah petang sampai ke malam, lepas tu tutup macam tu. Pada satu hari tu geng, dia kata dia rasa badan dia macam tak sedap lah geng. Macam tak berapa nak syok badan dia. Dia rasa macam something yang tak kena dekat badan dia, yang di mana dia nak buka perniagaan dia rasa malas, dia rasa lesu, dia rasa letih, semualah. Jadi dia cuba tak layan lah perasaan dia tu. Dan dia datang juga buat kerja macam biasa, dia buka kedai. Dan dia ada pekerja. So dia Ahmad ni datang je selalunya bila stok sampai, stok baru, cek stok, datang tengok-tengok macam tu lah. Selebihnya pekerja-pekerja dia lah yang akan jalankan. Jadi dia datang macam biasalah. Dia kata walaupun badan dia rasa tak sedap, rasa tak selesa, rasa malas, berat hati, dia tetap datang juga untuk memastikan perjalanan perniagaan dia ni berjalan dengan lancar. Jadi dia layankan perasaan, layankan je apa yang dia rasa tu, dia layankan je, dia kata. Okay, so benda ni berlarutan lah geng, lebih kurang dalam 2-3 minggu. Dan dia selalu cerita kat mak dia lah, mak dan ayah dia. Dia kata badan dia rasa tak syok. Setiap kali dia nak membuka perniagaan, dia rasa malas, segala macam tu lah. Kaki dia berat yang sedap pergi kedai. Dan apa yang dia ceritakan, dia kata dia kerap kali dia dan pekerja dia kerap kali nampak jumpa duit shilling yang berterabur dekat kedai dia kata. Jadi bila dia ceritakan benda ni dekat mak dia dan ayah dia, mak dan ayah dia kata eloklah kau pergi berubat, dia kata. Sebabnya satu, bila kita dah kerap jumpa duit shilling di permis perniagaan, itu adalah salah satu petanda tak baik lah untuk perniagaan kau. Dia kata macam tu. Dan ditambah pula kau punya badan pun, dia kata kau ada rasa macam tak syok nak pergi buat kerja, malas semua. Jadi ada kemungkinan besar ada benda yang tak kena dekat kedai kau tu dan kena dekat kau. Pada mulanya Mat ni macam dia malah nak layan lah. Tapi bila dah didesak untuk kebaikan, dia pun akur dan bersetujulah untuk pergi berubat. Jadi dengan pada masa yang telah ditetapkan semua, dia pun set time semua dengan mak ayah dia, dan pergilah jumpa dengan satu pengamal perubatan Islam ni, yang tak berapa jauh lah daripada rumah dia. Jadi bila dia sampai, ustaz tu ceritalah, tanyalah apa yang berlaku semua. Jadi Ahmad dia pun ceritalah apa yang berlaku A sampai Z. So apa yang ustaz tu kata, dia kata apa yang disampaikan oleh Ahmad tu, dia kata itu adalah tanda-tanda sihir perniagaan lah, yang untuk menutup rezeki. Jadi ustaz tu bacalah ruqyah semua,
Dan apa dia nasihatkan, lepas ni kalau jumpa lagi duit shilling tu, just buang lah kuis. Pakai seboleh-bolehnya jangan pegang lah, dia kata. Jangan pegang, apatah lagi ambil, simpan dalam poket ke, simpan dalam kedai ke, simpan balik rumah ke, jangan. Biarlah duit tu nampak macam istimewa ke apa ke, dia kata jangan. Okey geng, lepas tu dia bagilah air semua, rukiahkan badan si Ahmad ni semua. Okey, dah settle, dah balik rumah semua. Lebih kurang seminggu jugalah, lebih kurang seminggu. Badan si Ahmad ni makin beransur baik dan dia kembali bersemangat lah untuk menjalankan perniagaan dia balik. Jadi selepas pada kejadian tu, dia tak ada jumpa lagi lah duit shilling ke apa. Dan alhamdulillah semakin baik lah keadaan dia, keadaan kedai semakin baik dan dia pun lagi lebih bersemangat. Okey, lepas tu nak dijadikan cerita selepas kepada kejadian ni, kejadian yang dia pergi berubat semua tu, ustaz tu adalah offer dekat Ahmad ni supaya ambil lah satu dia panggil apa, belajar lah satu ilmu untuk merawat diri sendiri. Secara tak langsung kau boleh merawat orang lain, termasuklah mak ayah kau. Jadi dia bincang-bincang macam tu. Mula-mula Ahmad ni macam tak bersetuju lah. Salah satu sebabnya sebab dia bukanlah seorang yang orang panggil yang betul-betul menjaga dia punya semayang pun masih ada tertinggal. Jadi nak membuat benda ni, nak belajar ilmu ni, mestilah kena ada satu orang panggil iman yang kuat. Maksudnya kau semayang kau jangan tinggal. Jadi dia adalah, bukanlah nak kata tak semayang ni, dia semayang, cuma adalah kadang-kadang terlopong benda tu semua. Jadi itu salah satu sebab dia berniaga. Jadi rawatan ni nak belajar study ilmu ni malam geng, dah ambil masa lah, kadang 2-3 jam, 4-5 jam tengok bergantung. Jadi bila dah di explain, dia pun rasa macam tergerak hati lah, terbuka hati nak belajar benda ni. So bila sampai ke tarikh yang ditetapkan tu, dia pun pergi dekat rumah ustaz yang dia berubat itu tu. Dan anak-anak murid ustaz tu adalah, dia macam lebih kepada macam perwatakan orang ni macam seorang anak-anak tabligh lah geng. Anak-anak tabligh, anak-anak pusat tahfiz, tabligh lah, anak-anak pusat tahfiz yang banyak menjadi anak murid ustaz tu. So Ahmad dia pun belajar tu ke ilmu. Dia belajar ni, dia bukannya terus sampai hari ni kau belajar kau boleh berubah orang, tak adalah. Sebab dia ada step by step dia sampailah kau di ijazahkan orang panggil. So Ahmad ni pun belajarlah selama, kita pendekkan cerita lah, selama 2-3 bulan lah. Dalam 2-3 bulan tu dia boleh lah untuk merawat diri dia sendiri, untuk bagi pendinding diri sendiri ataupun meninding pagar rumah, tu boleh lah. Untuk merawat orang secara langsung tak boleh lagi lah. Ataupun kalau dia follow, dia jadi pembantu, itu boleh lah. Jadi selepas dia dah belajar tu semua, dia rasa macam tak larat dia nak habiskan sesi study ilmu tu untuk sampai ke ijazah. So dia kata dia minta untuk stop sementara lah, untuk dia fokus. Sebabnya dia dah mengganggu lah, dia punya business dia tu bukan mengganggu apa, maksudnya timing dia tu dah agak terganggu. Okey, jadi pada satu hari tu geng, selepas dia habis belajar ilmu tu, habis kelas tu, dia perjalanan pada rumah dia nak ke tempat tu lebih kurang 15 minit macam tu lah. Jadi pada satu hari ni, dia lepas dia belajar tu lah, lepas Ahmad habis belajar, dia pulang ke rumah. Mak ayah si Ahmad ni minta tolong hantarkan abang Ahmad ni ke rumah neneknya. Sebabnya nenek dia kurang sihat.
Satu sebab dah malam. Jadi mak ayahnya planning nak pergi besoknya lah. Jadi dia hantar wakil dulu anak dia untuk pergi ziarah dan menjaga nenek dia. Okey, jarak antara rumah Ahmad ke rumah nenek dia lebih kurang 45 ke 50 minit perjalanan. Okey, so kereta abang Ahmad ni rosak. Nak tak nak dia suruh lah Ahmad ni tolong hantarkan. Jadi Ahmad pun tak ada masalah lah. So dia sampai rumah, dia panggil lah abang dia dan abang dia pun follow lah. Jadi masa tu jam lebih kurang pukul 11.45 malam. Jadi dia pun bergerak bertolak ke rumah neneknya yang berada lebih kurang 45 ke 50 minit perjalanan. Jadi dalam perjalanan tu okey lah, tak ada apa masalah. Dia pun borak-borak macam biasa lah, apa benda yang Ahmad belajar. Dia cerita pasal kedai perniagaan dia. Jadi lebih kurang pukul 12.30 macam tu, 12.30, 12.40 dia pun sampailah ke rumah neneknya. Okey. Jadi dah bila sampai tu, Ahmad pun masuklah kejap jumpa saudara maranya ada, jumpa nenek dia, tengok apa keadaan nenek dia. Abang dia pun dah masuk semua. Jadi lebih kurang dalam pukul 1 lah, geng. Jadi Ahmad pun ambil keputusan nak balik lah. Nak balik rumah. Dia nak balik tu sebenarnya dia nak singgah kedai dulu, nak tengok stok apa benda semua, dan baru dia balik rumah lah. Jadi memandangkan dah pukul 1, selalunya kedainya tutup dalam pukul 12, 1, 2 lebih kurang macam tu lah. Depends on pengunjung. Jadi dia cakap dengan staff dia kata tunggu jap lah, dia pun on the way nak balik. Jadi bila dah salam-salam semua tu, Ahmad pun nak teruskan perjalanan nak balik rumah. Jadi macam biasa, dia akan balik lalu laluan yang sama, dalam laluan yang sama masa dia pergi tadi, dan akan mengambil masa 45 ke 50 minit. Okay, jadi dia pun jalan macam biasa. Sampailah setengah jam selepas perjalanan, geng. Okay, apa yang misteri dia berlaku, geng. Okay, bila dia jalan, sampai dia jalan kampung, jalan kampung. Okay, sampailah satu jalan tu yang ada simpang 3. Okay, dia straight, ada simpang 3. Dan dia akan ke kanan untuk balik rumah lah. Okay, sampai ke simpang 3 tu, dia pun masuk belok kanan untuk jalan. Okay, masa tu dia kata dia sampai dekat simpang tu, geng, dia tiba-tiba rasa meremang. Dia rasa meremang dan rasa macam tak syok. Memandangkan jalan dah pukul 1, jalan pun dah tak ada orang. Lampu jalan pun agak jauh-jauh baru ada. Yang ada hanyalah satu kedai makan, tapi yang dah tak ada orang. Mungkin dia dah tutup lah, dia katanya. Jadi dia rasa meremang lah, dia kata. Meremang macam tak tahulah dia nak bagi tahu macam mana. Dan dia tiba-tiba dia teringat lah, tantang ini efek yang dulu kot kan, yang efek yang pasal dia kena orang buatan tu ke apa kan. Jadi dia pun malah nak ambil pot, dan dia pun teruskan perjalanan. Ahmad pun teruskan perjalanan. Okay, pada belok kanan tu dia straight. Lebih kurang 5 minit perjalanan selepas tu, tiba-tiba, geng, dia sampai balik dekat simpang yang dia lalu tadi. Simpang tu yang di mana yang dia perlu belok ke kanan. Jadi dia rasa macam dia macam mimpi ke, jalan ni lebih kurang sama ke, dia kata kan. Dia kata tadi aku rasa aku dah lalu kan, simpang ni lah aku lalu, belok ke kanan pun sama. Dia kata keadaan situ pun sama, dan dia ada kedai kosong yang tak ada orang tu pun sama, dia kata. Jadi dia macam timbul perasaan yang curiga. Dia kata tapi dia rasa macam blur. Dia blur, pelik lah. Tapi dia macam okay, tak apalah. Dia jalan macam biasa. Jalan macam biasa, bawa balik kereta macam biasa, sambil buka lagu, buka tingkap. Okay, 5 minit perjalanan, geng. Tiba-tiba dia sampai lagi sekali, geng. Dia sampai balik dekat simpang yang dia lalu tadi. Dia kata ini dah kali ketiga aku lalu. Dia kata kenapa still sampai kat sini. Dia kata dia pada simpang tu nak ke rumah dia. Dia kata lebih kurang 20 minit lagi, kan, nak sampai. 15 ke 20 minit lah, dia kata. Macam tu. Jadi dia kata dia sampai balik ke simpang tu, dan dia perlu belok ke kanan, dan dia nampak lagi kedai yang kosong tadi, dia kata kan. Maksudnya kedai yang kosong tu penanda arah dia lah, geng. Penanda arah dia.
Dia ingat, maksudnya benda tu dia ingat sinilah tempat yang dia lalu tadi. Dan kenapa dia masih berada dekat situ. Jadi dia makin blur dan makin tak selesa. Jadi Ahmad kata tak apa, dia kata. Dia tetap teruskan perjalanan dia. Okay, dia jalan lagi. Dia jalan 5 ke 10 minit lepas tu, dia kata dia sampai balik, geng. Dia kata dia sampai balik ke simpang tu. Jadi dia rasa macam nak marah pun ada. Dia rasa geram, sakit hati pun ada. Sebabnya benda tu telah membuatkan dia jadi lambat, kan, nak sampai ke kedai dia, nak sampai ke rumah dia lah. Dia kata, jadi dia rasa macam takut pun takut, marah pun marah. Jadi dia berhenti tepi, geng. Dia berhenti tepi. Dia adalah hajat dia tu, macam dia nak turun pergi ke kedai yang kosong tu. Dia nak tanya ke apa kan, tapi cuma dia tak ada kekuatan, dia kata. Dia risau lah, dia kata. Kot lah dia termasuk ke alam bunian ke apa kan jadi buat yang dia pergi dekat kedai tu terus hilang ke, terus masuk ke dalam dunia bunian, dah satu hal pula, dia kata. Jadi apa yang boleh dia buat, geng, dia berhenti tepi, dia cuba baca ayat kursi. Dan selepas selesai baca ayat kursi, dia terus laungkan azan sekali. Dia laungkan azan ni taklah berapa kuat, taklah berapa perlahan. Dia just buka tingkap dia semua. Dia azan lah macam biasa, supaya tapi keluarnya suara tu keluarlah daripada mulutnya. Dengan harapan sekiranya adalah makhluk-makhluk halus, makhluk halus ni dapatlah beredar dan memberi dia jalan keluar untuk pulang ke rumahnya, geng. Jadi selepas habis azan tu, geng, dia nekat, dia baca bismillah, dia berdoa supaya dia permudahkan urusan dia dan perjalanan dia untuk pulang. Jadi dia pun teruskan perjalanan balik. Alhamdulillah, dia kata. Alhamdulillah, dia syukur sangat. Dia kata selepas daripada baca al-azan nombor doa tu, bila dia balik, geng, tak lama, lebih kurang 3-4 minit selepas perjalanan tu, geng, dia nampak jalan yang dia selalu untuk balik ke rumah tu, geng. Dia kata, apa benda yang berlaku ni? Dia pun pening kepala, dia kata. Jadi dia tak nak fikir sangat. Apa yang penting, dia kata, dia dah lepas pada tu dan dia nak balik terus ke kedai. Bila dia sampai kedai, dia tak singgah dah, geng. Dia call punya pekerja. Dia kata, korang ni kau tutup sendiri, aku nak terus balik rumah. Jadi dia pun balik rumah. Dia balik rumah, dia ceritalah dengan mak ayah dia. Mak ayah dia pun memang tak tidur lagi. Lebih kurang dekat pukul 2 jugalah, geng, sampai rumah. Pukul 2 lebih macam tu lah. Sampai rumah dan dia pun ceritalah apa yang berlaku. Dia katalah, apalah yang dia berlaku tu semua dia ceritalah. Yang dia tak nampak jalan pulang, geng, dia kata. Jadi mak ayah dia pun kata, dia kata mungkin tempat situ memang tempat dia, tempat benda tu duduk, kau lalu sahaja nak uji kau. Jadi benda tu pun habis kat situ je. Dan malam tu dia tidur je biasa. Besok paginya, kan, Ahmad ni demam. Dia demam lah. Dia rasa tak sedap badan, demam. Jadi apa yang mak ayah dia buat, panggil lah ustaz yang merawat dia dan yang tempat dia menuntut ilmu tu lah. Jadi lebih kurang setengah jam lepas tu, ustaz tu pun sampai dengan anak-anak murid dia. Jadi apa yang ustaz tu buat, dia bacakanlah sikit ayat-ayat panggil penawar dan bagi air, bagi dia minum. Katanya lemah semangat lah, semangat dia jatuh. Jadi mak ayah dia ceritalah apa yang berlaku dekat anak dia. Jadi Ahmad pun dia ceritalah sikit-sikit sebab dia pun tak larat, kan, demam. Tambahkan ngantuk malam tadi, tidur lambat semua tu. Jadi mak ayah dia tolong ceritakan. Jadi ustaz tu ambil maklum lah. Dan dia mungkin kata, ini mungkin orang panggil apa, ketegur lah. Dia jadi lemah semangat bila lalu kat situ. Dan apa yang ustaz tu kata, kemungkinan lah, dia kata, kemungkinan ni sebab wallahualam lah, sebab mungkin sebab Ahmad ni dia baru belajar, anak murid baru. Jadi dia rasa macam benda ni sangat baru dengan dunia Ahmad. Mungkin ini adalah satu ujian kepada dia, di mana mata dia telah ditutup hijab untuk menguji tahap
ilmu dia. Kemungkinan. Betul tak betul tu wallahualam. Dan alhamdulillah lah, apa dia tak adalah berlaku apa. Cuma apa yang peliknya, selepas pada ustaz tu datang bagi dia air ubat semua, kan dia datang bawa anak murid dia semua kan. Anak murid dia lebih kurang 3 orang datang. Umur belasan-belasan tahun. Anak murid ni pun dalam belajar juga. Jadi dia pun datang untuk membantu dan belajar. Tengok macam mana nak handle orang macam Ahmad ni lah, yang dia terkena lemah semangat ni. Jadi apa yang peliknya, selepas dia orang balik, ustaz semua dah balik, Ahmad beransur pulih. Ustaz tu beritahu anak murid dia yang datang 3 orang tadi, tiga-tiga tu pula demam, geng. Tiga-tiga tu demam. Tak tahulah apa sebab dia, kebetulan ke ataupun berjangkit tu ke, tak, Wallahualam. Jadi itulah cerita yang disampaikan kepada aku oleh Ahmad. Bagi aku benda ni memang wujud lah, geng. Kalau cerita kisah yang hijab kau tertutup sekejap ni, sampai pemandangan kau tu ditutup, sampai kau tak tahu jalan balik ni, memang selalu berlaku. Selalunya belah-belah macam tu lah, belah-belah tempat kampung, belah-belah tempat sunyi ni, memang benda ni wujud, geng. Dan ada juga aku pernah dengar cerita pada kawan-kawan aku yang pernah lalui benda sama, berpusing-pusing tempat yang sama. Tapi tak jumpa jalan keluar. Selepas dia azan alhamdulillah barulah dapat keluar. Dan itu sajalah yang aku nak ceritakan, yang aku nak sampaikan kepada korang. So aku harap korang terhiburlah dengan cerita aku, supaya semoga apa yang aku nak ceritakan ni, apa yang telah disampaikan ni, menjadi sedikit sebanyak pengajaran untuk kita. Di mana kita hidup bukan bersorangan, geng. Kita ada juga di alam sebelah tu pun wujud, geng. Cuma dia tak nampak di mata kasar kita. So apa yang boleh aku katakan, yang baik tu datangnya daripada Allah SWT, yang buruk tu sepertinya daripada aku. Jadi aku nak sudahi dulu video aku kali ni. So tunggulah next episode yang akan datang. Aku sudahi dulu episod kali ni dengan ucapan Assalamualaikum. Zah.